kuliah-kuliah maghrib kita, kuliah subuh kita, insya-Allah itu akan beri kita faham. Dengan faham, akhirnya kita khusyuk insya-Allah. Boleh Ibu? Insya-Allah. Solat khusyuk menjadi sebab kita mendapat tiket ke Firdaus. Okey. Yang kedua, orang yang layak mendapatkan tiket Firdaus ni Allah kata dalam ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, iaitu orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang lagwi, yang sia-sia. Okey, sia-sia sia-sia di sini yang pertama sekali adalah benda yang haram lah. Okey. Yang haram mengkonfirm, orang yang tinggal benda haram confirm syurga. Okey, yang kedua, tinggalkan benda yang tak bermanfaat walaupun tak haram. Pertama, tinggalkan yang haram. Kedua, tinggalkan yang tak bermanfaat walaupun tak haram benda tu, walaupun bendanya harus. Tapi kalau tak bermanfaat, tinggalkan. Contoh apa? Ataupun kita tinggalkan benda yang harus kita buat, tapi kita tinggal. Contoh apa dia? TV lah, kita kata TV. Contoh TV kita larang lah TV. Jangan larang, jangan kata TV larang. Tapi ada TV. Jangan kata TV larang, tak larang kan? Tapi kalau salah guna baru jadi larang. Betul tak? Tengok TV tak bayar, itu baru larang. Tapi jangan kita kata TV larang, macam tu kesian lah orang yang ada TV. Kita tengok orang beli TV besar-besar, balik daripada shopping komplek mana dia beli TV besar, dia kata tak buruk macam ni. Kata pengurusi Surah Furqan, beli TV besar. Sebab kita menganggap TV besar tu larang kan? Tapi sedangkan beli TV besar tu kenapa? Oh, sebab nak letak dekat masjid. Sebab apa? Untuk ceramah senang nak nampak muka penceramah tu. TV kena besar. Guna cara betul, taklah lara benda. Betul tak? Ataupun memang rumahnya besar, takkan TV-nya kena kecil. Tak sesuai lah. Ruang tamu ni sangat besar, tiba-tiba TV kecil. Mana mahu, mana nak tengok. Betul tak? Jadi orang yang rumahnya besar, TV-nya kena besar. Contoh dekat stadium tu, rumahnya masih besar stadium, takkan ada TV 14 inci. Kena ada lah TV yang besar scoreboard tu. Barulah sesuai dengan besarnya rumah ni. Jangan kata TV tu lama. Kalau orang tu ada kemampuan, dia tak rasuah, dia tak mencuri, apa yang lagu? Yang lagunya rancangan apa yang dia tengok, waktu bila dia tengok, itu baru jadi lagu. Tapi nak kata dia meninggalkan perkataan dan perbuatan yang lagu ni bermaksud kalau dibuat dengan salah guna, itu dia akan jadi lagu. Jangan kita kata orang yang bersukan lagu. Betul-betul kita bukannya orang bersukan, nyapur main bola tak habis-habis. Akhirnya kita memandang negatif orang main bola. Jangan kita kata macam tu bila kita tak main bola. Taklah main bola tu kan. Tapi jagalah batas-batasnya, jangan sampai menyakitkan orang, jangan sampai bergaduh. Dan masalah aurat itu masalah lain. Aurat seluar pendek itu ada dibincangkan dalam mazhab, ada bincang waktu. Isu utama bab bola ni negatif ni bukan pada aurat tu semata-mata. Ada banyak benda negatif yang lain. Contoh dari sudut apa bergaduh tu, mencarut tu, menipu, yang tu lagi besar daripada bab aurat tu. Sebab aurat lelaki dalam bab seluar pendek tu ada perbincangan ulama-nya. Cuma bab menipu, bab mencarut, bab maki hamun orang semain bola, bab patahkan kaki orang, yang tu ulama kata memang haram semuanya. Betul tak? Bab seluar pendek ada perbincangan. Tapi kalau main bola sepak, berapa ramai orang yang menipu semain bola sepak? Ramai tak? Benda tu dah out tapi dia tak nak mengaku. Betul tak? Yang patahkan kaki kawan, mana nak bola tu? Ramai. Yang mencarut, ramai. Yang tu yang berlaku, main bola tu tak laku. Main snooker, berapa ramai orang yang anggap negatif main snooker. Tambah pula main snooker tu ustaz, pengurusi kita. Ustaz, dari mana Ustaz nampak bawa balik main snooker? Ustaz main snooker. Lara dia rasa main snooker. Snooker tu tak lara. Tapi kenapa orang agak main snooker tu lara? Sebab kebetulan budak-budak poten sekolah kat pusat snooker, budak-budak isap rokok, isap vape kat pusat snooker kan? Jadi akhirnya siapa yang main snooker lara? Tak. Ada pejabat yang dia letak meja snooker dekat pejabat dia, bosnya letak situ supaya staffnya time rehat apa semua tu, time tu lah dia orang ni kenal masa tu boleh dekat meja snooker. Dia main snooker sama-sama dia. Department lain-lain, tingkat ada 14 tingkat company sebagai contoh.
Mana jumpa? Jumpa bila masa time rehat. Tak boleh suka. Dia mana lara ni? Saya ada seorang kawan kat Kuantan. Orang kaya besar rumah dia. Tingkat 2 rumah atas dia. Dia ada berapa belah biji berapa belah bilik. Entah saya lupa ada 13 bilik rasanya. Dekat tengah-tengah hall dia yang besar tu ada meja snooker kat dekat tu. Apa yang lara ni? Bapak main dengan anak. Anak pula belajar dari Kuala Lumpur. Bila hujung minggu dia nak jumpa kawan-kawan di rumah dia, kumpul main snooker kat rumah. Mana lara ni? Jadi lara itu adalah yang pertama, kalau Allah larang, bila Allah tak suka buat benda yang haram, itu lara. Yang kedua, bila tidak ada batasan, itu jadi lara lah. Main snooker sampai tak kaya, main snooker sampai buat benda yang tak sepatutnya, berjudi, maka dia jadi lara. Itu baru lara. Malah hari ini ada juga sukan, yang sukan sunnah pun jadi lara. Nabi suruh berkuda, Nabi suruh memanah, Nabi suruh berenang, tapi semua itu dah jadi lara sebab buat dengan cara salah. Berkuda memang sunnah, Nabi suruh, tapi hari ini ikan berekor daripada kuda. Berenang sukan sunnah, tapi hari ini nak berenang kena pakai pakaian renang begini. Jadi lara. Buat pula acara-acara yang tertentu yang akhirnya jadi lara renang tu. Mereka renang sangat baik. Memanah, kalau di United Kingdom acara memanah, acara dan apa semua ni antara pelopor dalam bidang judi di England. Jadi itu yang lara ni. Jangankan benda-benda ni, semayang boleh jadi lara. Nampak ibadat, nampak akhirat, tapi boleh jadi lara kadang-kadang sebab bila buat tak betul pun lara. Bila buat, bila kena pak mentua datang rumah baru dia buat, lara semayang. Lara ni maksudnya sia-sia. Okay? Pertama, benda yang haram, lara. Yang kedua, sekalipun benda tu harus buat tapi kadang-kadang tak bermanfaat pun lara. Malah sampai satu tahap nanti bagi orang yang beriman, sampai satu tahap dia bukan saja meninggalkan perbuatan yang haram, meninggalkan perbuatan yang makruh, malah sampai satu tahap orang-orang yang bersungguh-sungguh imannya dia akan tinggalkan benda yang harus. Yang sunat dengan wajib saja dibuat. Itu tahap yang tertinggi lah. Kita hari ini masih banyak benda harus kita buat kan. Contoh Facebook ni harus, tak ada pula hukum sunat, ada tak sunat Facebook? Atau wajib kita kena Facebook, tak ada, hukumnya harus saja. Tapi sampai satu tahap nanti malas lah Facebook, tua-tua dan yang baca Quran ni lah. Sampai satu tahap macam tu. Maknanya imannya semakin sempurna, amalnya semakin sempurna bila mana dah mula meninggalkan benda yang harus. Dan itu adalah ciri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW banyak tak buat benda yang harus. Rasulullah hanya buat benda yang sunat dan wajib sahaja. Sebab tu banyak benda yang Nabi tak buat. Dan itulah yang kita bergaduh hari ini. Asal Nabi tak buat, bid'ah. Asal Nabi tak buat, bid'ah. Sedangkan dalam kaedah Nabi meninggalkan perkara yang harus. Faham tak? Boleh faham cakap ni? Orang kita bergaduh pula, bila Nabi tak buat terus, oh dia tak boleh, bid'ah, haram, neraka. Kesian kita. Buat benda yang harus akan menjadi bid'ah. Ya, jadi itu yang nombor 2. Faham cakap ni? Ngangguk boleh percaya. Boleh kan? Okey. Itu baru 2, kita ada 4 lagi. Macam boleh tunggu. Aja macam tak boleh. Okey, yang ketiga. Yang ketiga kata Allah menerusi ayat yang keempat. Ayat yang keempat surah Al-Mu'minun. Allah kata walladzina hum li furujihim hafizun. Yang ketiga iaitu orang yang menjaga. Yang ayat yang keempat walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang berusaha menyucikan harta dan jiwanya dengan cara bayar zakat. Ini golongan yang ketiga. Golongan pertama yang sembahyang khusyuk masuk syurga Firdaus. Golongan kedua yang meninggalkan perbuatan dan perkataan sia-sia. Dan yang ketiga yang bayar zakat. Yang menyucikan harta dan jiwanya dengan cara bayar zakat. Kita hari ini semua berduit sekarang. Semua berduit. Datuk ada baju, dia datang masjid, semua ni. Semua ada duit. Kita ada duit ni sebab ada sumber yang kita terima lah. Dalam banyak-banyak sumber yang kita terima, sekalipun sumbernya sangat baik lah. Contoh saya berceramah, antara sumber, bukan sumber pendapatan, tapi antara benda duit yang saya terima, kadang-kadang duit hasil ceramah. Saya kena sebut tu terang kan? Kadang-kadang hasil saya dijemput jadi imam tarawih, kadang-kadang hasil saya dijemput untuk baca doa. Terima lah, nak kata terima duit tu. Okay, kita besar duit sekarang. Lantaklah ikhlas turun mulai. Okay, yang penting kita cerita besar duit.
Kita ada income hari ni, kita ada duit yang kita dapat. Sebab zakat nak kait dengan duit. Walau apa jua sumbernya, kita berniaga di kebun ke, kita berniaga jual baju ke, berniaga jual nasi tom yam ke apa ke, kita berceramah ke, kita jadi imam masjid yang dapat allowance, dapat duit juga. Apa saja sumber yang kita terima, kadang-kadang sumber itu bercampur dengan yang baik dan tak baik. Walaupun berceramah, walaupun jadi imam masjid yang dapat duit gaji sebagai contoh, kadang-kadang bercampur. Boleh jadi bercampur bergantung kepada niatnya, cara dia buat kerjanya dan seumpamanya, menjadikan duit yang diterima ada masalah. Apatah lagi kalau yang kerja pejabat, dia masuk pukul 8 pagi, keluar pukul 5 petang, tapi pukul 12, pukul 1, 2, 3 dia tak ada kat pejabat, duduk sibuk balik rumah, udangku kat rumah. Kan pukul 5 baru balik kopi, pergi tamrin balik. Ada orang buat macam tu. Berapa ramai yang dia kadang-kadang waktu pejabatnya dia lempak masjid. Bagus dah pergi masjid sembahyang Zuhur tu. Tapi lepas main Zuhur baca Quran. Bagus juga baca Quran. Berzikir pula sampai pukul 2, 3. Sedangkan waktu tu adalah waktu kerjanya, bukan waktu ibadatnya mana-mana. Ibadatnya sembahyang Zuhur saja. Tapi dia buat benda lain. Walaupun benda lain itu sangat baik. Dengan tazkirah tengah-tengah hari dan nyawa tu, sampai pukul 2, 3 petang, tak balik-balik pejabat. Sedangkan dia dibayar gaji sepanjang hari. Itu yang menggunakan syubhat dalam gaji kita. Maka Allah faham manusia ni akan ada dah benda yang mengganggu dalam bab gaji, bab pendapatan dia. Maka Allah tolong kita dengan cara sistem zakat atau sistem sedekah, iaitu untuk menyucikan harta kita yang ada masalah tadi. Yang kedua, menyucikan jiwa, menyucikan perangai kita. Sebab orang yang sanggup keluar duit zakat, yang sanggup keluar duit sedekah ni, jiwa dia bersih. Sebab apa bersih? Sebab pertama, sebab dia tak kedekut. Yang kedua, sebab dia fikir orang. Sebab dia tahu dia dapat duit melalui orang. Tuhan bagi melalui manusia yang berniaga kedai restoran, melalui pelanggan-pelanggan yang datang makan kedai bila dia dapat duit. Kedua datang sendiri, tak ada. Melalui manusia yang kerja kontrak buat rumah. Kalau tak ada orang telefon dia tolong buat rumah, dia tak dapat duit buat rumah. Yang wiring, kan ada orang telefon rumah dia rosak wiring, dia dapat duit. Yang gali kubur, kan ada orang mati, dapat duit. Semua dia dapat dari manusia. Rezeki itu kadang-kadang Allah salurkan kepada manusia. Tiba-tiba bila kita dapat rezeki, kita kata, ini saya pun saya usaha. Dia terlupa punya ada orang yang dapat rezeki melalui zakat yang dia bagi. Jangan katalah dia tu pemalas, betul macam tu lah, kata macam tu. Memang Allah jadikan dia pemalas. Allah jadikan dia jenis menerima duit daripada zakat. Kita Allah jadikan menerima duit daripada gali kubur. Kita jenis orang yang menerima duit daripada ceramah. Tapi ada yang Allah jadikan manusia yang dia menerima duit daripada zakat, daripada sedekah. Kenapa kita kata, tak boleh ni duit saya malas bagi orang tu, malas je. Lepas tu jadi macam tu. Bukan itu jawapan kita. Jadi bagi orang yang kata macam tu, bagi jiwanya kotor, maka dengan dia bayar zakat, dia bersedekah, maka sebenarnya menyucikan bukan sekadar harta dia suci, jiwa tu juga bersih. Sebab dia sanggup susah untuk orang nak guna duit ni, tapi dia tahu ada orang susah lebih teruk daripada dia bagi orang. Dia akan sucikan jiwa dia. Dan keyakinan dia pula dengan dia bagi bukan sekadar nak bersihkan jiwa, dia yakin pula bila dia bagi Allah akan tambah pula. Menerusi ayat yang lain itulah, setiap satu tubuh 7 tangkai, setiap tangkai pula yang tumbuh 100 biji benih. Dan kita tahu lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita dapat. Boleh? What you give, apa? You get back. Siapa cakap? Scorpion cakap. Kumpulan Scorpion. Dia pun sebut dalam lagu dia. Kita bagi apa, kita dapat balik. Malah yang kita dapat tu lebih banyak daripada yang kita bagi. Okey, itu cara zakat. Bagi yang wajib lah. Zakat ni bukan semua orang wajib kan. Yang ada waktu yang tertentu, harta yang tertentu, kemudiannya diberikan pula pada waktu yang tertentu, kemudian pula kepada orang yang tertentu. Itu zakat. Tapi jangan kata, oh saya tak wajib. Bila kata tak wajib, jangan terlupa ada cara lain pula untuk nak menyucikan harta dan jiwa. Itu cara sedekah, cara wakaf yang tak wajib. Jangan bila tak wajib terus taklah, jangan macam tu. Dia tak boleh juga. Kena sedekah, kena wakaf. Siapa yang rasa berkira-kira nak sedekah, elok wakaf. Kalau rasa berkira-kira lah keluar, contoh ada tabung banyak. Saya buat contoh tu. Kat surau kita ada tabung 2-3 jenis tabung. Tabung senggaraan masjid untuk bayar api, elektrik, aircon ni.
satu tabung anak yatim, satu tabung pembangunan pembesaran surau. Bagi orang yang berkira-kira dengan duit, saya cadangkan masuk ke tabung pembinaan surau. Sebab yang itu dipanggil wakaf. Selagi guna surau tu, lagi itu mengalir pahala. Berbanding yang lain tu lah. Dia ada RM10, dia belanja kawan yang makan nasi dalca, habis RM10, kawan tu sakit perut, malam belak habis. Berbanding dia guna RM10, dia beli sejadah letak kat surau, pakai 10 tahun. Kan lain tu. Jadi bagi orang yang berkira-kira dengan duit, nak bagi tak nak bagi tak nak, elok perlebihkan dalam bab wakaf. Sebab wakaf ni antara menjadi penyebab dia panggil sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya berterusan. Itu wakaf. Tapi bukan berarti tak sedekah pula. Jangan fikir zakat mata-mata, fikir bulan Ramadan saja. Tak, kita ada banyak lagi zakat-zakat lain, perniagaan, simpanan, emas dan macam-macam. Jangan fikir zakat fitrah saja. Kemudian kita ada sedekah, jangan lupa sedekah tabung-tabung ni. Galakkan anak-anak kita untuk sedekah. Sekali kita pergi masjid, bagi duit kat dia, suruh dia masukkan dalam tabung, galakkan dia untuk sedekah. Galakkan. Dan kalau boleh, perbaiki sedekah kita. Perbaiki dalam maksud jangan sama sepanjang tahun. Maknanya kena tambah, kena pelbagaikan sedekah kita. Okey. Baik, itu yang nombor berapa tak? Nombor 3. Iaitu orang yang bayar zakat, layak dapat tiket Firdaus. Nombor 4, orang yang layak dapat tiket Firdaus, layak masuk syurga. Kita tengok kita ada tak perangai itu, iaitu walladzina hum li furujihim hafizun, iaitu mereka-mereka yang menjaga kemaluan dan kehormatan mereka. Golongan yang keempat yang layak mendapatkan Firdaus, iaitu yang menjaga kemaluan. Semua kita ada kemaluan lagi perempuan. Memang Allah ciptakan manusia yang ada kemaluannya. Dia sebut kemaluan ini ialah alat kemaluan. Dan Allah pula ciptakan manusia dengan fitrahnya, iaitu naluri syahwat. Sebagai manusia yang normal, Tuhan akan bagi kemaluan dan Tuhan akan bagi naluri syahwat. Jangan kita ingat, mentang-mentang kita imam masjid, kita tak ada syahwat. Tak. Mentang-mentang imam masjid, perempuan lalu sebelah dia, perempuan cantik, seksi, dia tak rasa apa-apa. Tak. Tuhan akan bagi syahwat tu. Cuma orang yang beriman, yang berjaya dengan syurga Firdaus ini ialah mereka yang menjaga syahwatnya, kemaluannya. Dia jaga. Dia terasa, tapi dia tahu, dia tak boleh. Dia tahu, saya ada isteri. Dia tahu apa yang dia boleh buat. Jaga itu menjadi sebab dia masuk syurga. Jangan kata sampai buang terus syahwat. Tak boleh. Tak boleh saya nak beribadat ni. Dia buat operation, dia buang terus alat kemaluan dia. Dia makan pil-pil hormon dan benda semua supaya hilang tu syahwat. Tak boleh macam tu. Sebab itu sistem yang Allah bagi. Malah kadang-kadang boleh rosak manusia tu, yang buat tukar alat kelamin sebagai contoh. Rosak sistem dia. Akhirnya akalnya rosak. Tekanan emosi yang sangat tinggi. Antara yang saya kena buat hari ini, antara adalah saya kena menguruskan pekerja seks dan rumahnya. Orang tak panggil pelacur. Hari ini kita guna perkataan pekerja seks. Nampak mulia sikit lah. Pelacur nampak hina sangat dia. Namanya itu gelarannya, kita panggil macam tu. Contoh dia coket-coket tu, dia coket di jalan tar, di daerah tu, kalau di Kuala Lumpur tu, ada satu yayasan namanya PT Foundation. Dia ni yang menguruskan pekerja-pekerja seks ni, yang gelandangan, yang tak ada rumah, tapi kerjanya kena layan orang terus sekali ni. Ada orang yang tolong jaga dia orang. Saya antara orang yang kena ceramah. Bukan dia orang ceramah saya ceramah dia orang. Bayangkan saya kena pergi tempat macam tu, depan saya maknya, depan saya pekerja seks, depan saya orang yang dah tukar dan tina, tengok perempuan punya lelaki dengan segala alat-alat kemaluannya apa semua yang dah dioperate, yang memang nampak perempuan, dan memang bukan perempuan Malaysia dah jadi perempuan Poland dah. Depan saya kena ceramah. Bayangkan macam mana. Mereka ini semuanya tekanan emosi. Nampak saja begitu, nampak saja berjalannya hebat, mukanya cantik, wangi apa semua, emosi itu sangat bermasalah. Sebab apa? Kerana perubahan sistem yang Allah dah buat. Nak katanya, kita tak boleh lari daripada syahwat. Tak boleh lari. Tapi bagaimana kita mengawal syahwat itu, mengawal kemaluan itu menjadi faktor kita boleh masuk ke dalam syurga. Betul sekali. Kadang-kadang
ujian kepada kita orang-orang beriman. Allah bagi kita isteri, Allah bagi kita pasangan yang sah. Tapi ujian kita tiba-tiba Allah tak bagi kita rasa syahwat kepada pasangan yang sah. Allah akan tambah syahwat kepada pasangan, kepada orang yang tak sah. Walaupun kadang-kadang orang tu tak cantik pun, busuk pun, tiba-tiba yang tu lah kita seronok tengok berbanding isteri kita. Kena hati-hati Pak. Allah akan uji kita bila kita dah rajin semayang. Okay, mungkin Allah tak uji bab semayang. Uji macam mana pun kita tetap semayang. Tapi bab syahwat, mungkin Allah uji kepada orang semayang. Berapa ramai orang yang rajin semayang dengan isteri tak ada perasaan. Tapi pantang tengok orang keluar ke pasar, walaupun pakai baju macam mana pun, tapi tengok dia nak perhati orang tu. Yang perempuan nak tengok lelaki, yang lelaki nak tengok perempuan yang bukan pasangan yang sah, tapi dia rasa, seronoknya dapat peluk orang. Sedangkan Tuhan dah bagi dah syahwatnya yang tu. Berapa ramai hari ni orang yang dia balik rumah dia asyik bergaduh sama isteri. Bila dia pergi kerja, elok baik ke tempat kerja. Sebab apa? Isteri tak ada tempat kerja, yang ada isteri orang. Dan banyak kes yang hari ni macam-macam orang report hantar kat saya, Ustaz tolonglah kita tak boleh nak buat apa. Kita dah hantar surat ni general manager punya perangai. Bilik store tu pun dah ubah. Bilik store ubah, ada katil pula ada store. Staff-staff sampai buat senyap-senyap, letak kamera tersembunyi yang siap bagi bukti dekat saya. Ustaz tengok petang pukul 5.30 wajib perempuan ni datang office, wajib masuk ke bilik store tu dengan buah general manager. Ustaz tolong saya cari kawan-kawan kat tentang agama. Tak rasa buat. Memang jelas-jelas dekat CCTV tengok peluk orang tu dekat bilik store. Pelik staff pun pelik apa bilik store masuk katil lah ni. Tapi dah buah ni pasal seorang pun tak berani nak cakap bahaya. Tapi itu dah little lah. Tapi bagi yang mampu menjaga syahwatnya, kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allah kata. Tapi syahwat yang dia ada, kemaluan yang dia ada dibagi kepada pasangan suami isterinya atau hamba yang dimilikinya, maka mereka itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa melampaui batas, yang gunakan kemaluannya, kehormatannya, syahwatnya kepada yang selain daripada yang halal, mereka itu orang-orang yang melampau, kata Allah. Itu kita kena jaga. Ramai kadang-kadang orang sembahyang rajin, tapi dia rajin pergi mengurut kaki refleksologi. Banyak je refleksologi yang OKU tu, tapi dia nak juga pergi yang ini Vietnam punya orang yang mengurut. Pelbagai alasan tak boleh cakap OKU lain, rasa dia punya Vietnam juga. Mungkin bermula dengan mengurut kaki tuan. Dan syaitan cerdik. Orang yang rajin pergi masjid, dia tak hantar syaitan biasa-biasa, dia hantar syaitan general terus. Apa ramai orang mengurut di pusat urut hari ini kena tangkap. Alasan semua nak pergi mengurut kaki, asal refleksologi. Kalau tak kena refleksologi, tak ada penguasa untuk ditangkap orang refleksologi. Berapa ramai nama pusat urut kaki, tapi dah urut badan habis. Okay, jadi kita kena jaga waktu untuk jangan buang apa ni, mumpat. Dalam ayat yang berikutnya, sikit lagi, ni dah paling laju ni. Biasa saya cerita 6 ni, 6 kuliah. Satu kuliah satu, ini satu kuliah 6. Tak faham juga, tak tahu. Okey, yang kelima, yang nak dapat tiket Firdaus, yang kelima, iaitu orang-orang yang menjaga amanah dan tanggungjawab dan janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Iaitu orang-orang yang menjaga amanahnya, tanggungjawabnya, kewajipannya dan juga janji. Hari ini tuan-tuan, berapa ramai orang yang nak berebut dengan amanah, lenakkan jawatan. Kita sebut amanah sensitif. Berapa ramai orang bergaduh pasal jawatan hari ini. Tak payah dalam soalan, datang pengurusi masjid surau pun dudukkan. Kita kata sini, okey insyaAllah. Duduk tak apa. Saya cerita tempat saya tuan-tuan. Saya pernah berkhidmat di Jabatan Islam Wilayah sehingga tahun 2011. Antara bahagian saya, jawatan terakhir saya penolong pengarah bahagian pengurusan karya, iaitu yang jaga masjid seluruh wilayah. Tahu sangatlah perangai orang yang nak jawatan. Saya pun tak tahu apa yang seronok sangat. Yang songlap duit dah. Dia yang tak songlap pun, tapi dia nakkan jawatan, lobby sana sini, yang politik mana-mana. Yang penting saya jadi terus. Tapi jangan lupa,
tak kisah jadi pengurusi kalau boleh tak ambil dengan elok lah. Kerana kita sangat takut kita tergolong dalam golongan yang tak boleh nak menjaga amanah dan janji. Yang kita takut. Sebab Nabi pernah berlaku peristiwa Isra Mi'raj. Nabi digambarkan, Nabi tengok satu gambaran bila Nabi tanya malaikat Jibril. Nabi tengok ada orang dia bawa satu bebanan atas badan dia. Tak larat dah. Tapi dia ambil benda lain tambah, lagi tak larat. Nabi tanya Jibril, kenapa ni? Nabi kata orang ini dia tak sanggup. Orang ini iaitu orang-orang yang ada amanah tapi tak tunaikan amanah. Jadi kita takut sama. Kita nak fikir soal-soalah tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai isteri, tanggungjawab kita sebagai bapa, tanggungjawab kita sebagai anak kepada mak ayah kita. Apatah lagi kalau kita majikan kepada staf kita, apatah lagi kalau kita ketua kampung, apatah lagi kita imam masjid, semua kita ada tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, kata Nabi, dan setiap kamu akan ditanya terhadap apa yang kamu pimpin, apa yang kamu diamanahkan. Okey, janji kena jaga, amanah kena jaga, tanggungjawab kena jaga. Dari semua insya-Allah. Dan terakhir, yang keenam, Allah sebutkan melalui ayat ke-9 surah Al-Mu'minun. Allah kata walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, iaitu orang yang menjaga solat mereka. Jaga solat. Yang pertama tadi solat khusyuk, yang kedua solat, jaga solat. Maksud jaga solat dekat sini yang pertama iaitu solat awal waktu. Saya sebut ni untuk saya juga. Kita akan dicabar dengan benda ni. Agar Tuhan akan bagi kita kesibukan, akan bagi kita banyak benda. Kenapa? Akhirnya kita sembahyang lewat. Okey. Dan kita sangat-sangat berharap Tuhan tolong bantu kita. Kita sibuk macam mana pun, tapi Tuhan tahu dah nak stopkan kita macam mana supaya kita boleh pergi ke masjid dan pergi ke sofa. Yang boleh berhenti sembahyang doa. Jaga solat pertama, solat awal. Yang kedua yang nak paling kena jaga solat ni iaitu solat subuh dan solat asar. Antara solat yang susah untuk nak dijaga. Maghrib Isyak insya-Allah boleh buat. Asar antara sebab melibatkan kita dah letih kerja, melibatkan nak balik kerja, kadang-kadang ramai orang gagal solat asar dengan betul. Sembahyang biasa lewat. Wassalatul wusta antaranya disebut sebagai solat asar. Solat awal waktu, jaga waktu-waktu solat, kemudian solat berjamaah. Kita memang orang sembahyang tapi utamakan solat jemaah. Naik lagi, upgrade lagi, bukan sekadar jemaah, malah jemaah pula di surau atau masjid. Mana ramai orang solat tapi rupanya sembahyang solat. Okeylah, ada orang sembahyang jemaah tapi dekat rumah. Okey, tambah lagi nilai kita solat berjemaah masjid. Jadi jaga solat di sini bermaksud iaitu jaga waktunya, jaga kualitinya, jaga lagi ramai jemaah lagi bagus. Kita akan dapat syurga. Setakat ni ada 6 watak yang kita kena pegang. Kita cuba tengok ni, kita tak payah tengok orang lain, tengok kita dulu. Adakah saya ada 6? Okey, tak dapat 65, 4, 3, 2, 1. Sekurang-kurangnya menjadi tekad kepada kita untuk mendapatkan Al-Firdausil A'la, insya-Allah. Ada soalan sebenarnya? Habis ke tu? Dia susun dalam ayat tu kan, dimulakan dengan khusyuk. Jaga apa? Solat khusyuk yang akhir sekali yang kena tu jaga solat. Apa hikmah dia sana ni? Okey, disusun begitu kuat. baik. Dalam tafsir Al-Azhar, antara pernah disebutkan dalam Al-Quran bila Allah sebut satunya nak cerita mana yang lebih penting. First thing first, Allah cerita ini lebih penting daripada ini lebih penting daripada ini. Yang keduanya bila Allah sebut benda yang sama 2 kali, satu nak kata benda tu sangat-sangat penting. Maknanya solat khusyuk, yang kedua jaga solat. Nak kata macam mana kamu baik, macam mana tengah-tengah ni pun, bayar zakat ke, baik dengan orang ke, jaga amanah ke, tapi tak solat, problem. Sebab hadis Nabi kuatkan, Nabi kata awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Kalau pertama yang Allah akan tanya bagi setiap orang, dia baik macam mana sekalipun, Allah akan tanya sembahyang. First impression, masa temuruga tu, kalau soalan pertama tanya, jawab lancar, insya-Allah nyalai mudah. Jadi nak kata solat khusyuk dengan jaga solat, jaga waktu, jaga jemaah, benda-benda itulah yang akan membantu untuk mendapatkan solat yang khusyuk. Dan solat itu yang akan menjaga benda yang lain yang akan terlalu. Zakat, yang amanah, yang kemaluan, syahwat dan sumpah. Karena sebelah penting solat itu yang boleh tatanha anfahsyah.
yang boleh cegah kita daripada perbuatan kecil. Sebab itu kalau kita tanya diri kita kenapa aku masih buat jahat, tolong cek sembahyang kita. Di samping cek benda lain, jangan lupa untuk tengok balik kita pergi sembahyang. Mungkin ada masalah mana-mana, mungkin maka perbaiki masalah itu, insya-Allah Allah akan bantu kita untuk Allah bagi kita di baik-baik.